Assalamualaikum Ustaz Iza. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Syida dah pergi FB live ke belum? Hijau Ustaz Kak ada kat Shalam ni. Kak ada Syalam? Ada dekat section 3. Oh, Tak nak ada pergi apa? ambil jubah konvo. Nak pergi ambil jubah konvo nak. Dekat UiTM Shalam. Bolehlah belanja petang ni. Boleh Ustaz. Section 3. Iyalah dekat sangat rumah saya tu. Rumah saya ke section 3 dalam tak sampai 15 minit lah. Oh dekat lah. Kak Izzah datang semalam ke? Kat area mana Kak duduk? Section 3? Apa dia? Apa dekat sini? Dekat sebelah SSM punya company tu. Tak tahu nama apa tau. Okay. Hotel Excel pun tau lah. Kau tengok ni background punya hijau. Belakang McD. Allahu Akbar. Dekat dengan Maiz tu. Betul. Dekat dengan Maiz. Dekat tu dia ada kedai nasi Arab Palestin, orang Melayu punya. Spice pumpkin namanya. Sedap tu Spice pumpkin tu. Tu McD paling sibuk di Shah Alam tu. Oh, duduk tengah-tengah bandar. Dekat sangat dah, dekat sangat. Ya ke? Okay, nanti kita cakap lah Ustaz. Kita buka baju dulu lah. Okey. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, rabbana tammim bil khair, rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Hari ni tajuk bab 37 Ustaz ya, tengok lain. 37. 37 kan? Okay, silakan Ustaz. Alhamdulillah bi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Liza, Kak Syida dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya saya ucap terima kasih kerana sudi menunggu. Saya minta maaf kerana lewat. Saya yang minta supaya diawalkan ke pukul 9 tapi saya pula yang terlambat. Saya minta maaf. Yang keduanya saya minta maaf pada Kak Syida kalau Kak Syida ada. Semalam saya tak dapat hadir. Kak Liza mungkin pergi ke rumah Kak Syida. Saya tak dapat hadir sebabnya saya dah terlalu penat pada hari Sabtu tu. Jadi semalam tu saya nak gerak tapi saya rasa saya tak ada daya untuk bawa kereta. Takut kepenatan. Saya minta maaf. Baik, pada hari ini kita sambung bab yang ke-37. Okey, ini tajuk dia. Bab man lam yatawadda illa minal ghasyil muspil. Agak berat nak sebut. Bab tidak perlu berwuduk. Okay. Bab tidak perlu berwuduk melainkan orang yang pengsan berat. Apa maksud pengsan berat tu? Pengsan lah, saya katakan orang yang pengsan. Bab kira ceritanya kalau orang tu tidak pengsan, maka wuduknya tidak batal. Itu cerita dia ya. Okay, baik. Cuba kita lihat hadisnya. Haddatsana wa bihi qal haddatsana Ismail. Guru Bukhari namanya Ismail. Maknanya Imam Bukhari ambil hadis ini daripada gurunya Ismail. Qala haddatsani Malik. Ismail ambil daripada gurunya yang bernama Malik. An Hisham bin Urwah ibn Zubair. Dia ambil daripada Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam an imra'atihi Fatimata ibnatul Munzir. Hisham ni, okey, cuba ibu-ibu tengok ya. Hisham bin Urwah
ambil hadis ni daripada isteri dia yang bernama Fatimah bintul Munzir. Fatimah bintul Munzir. Okay, Fatimah ni sepupu kepada Hisham. Fatimah ni isteri Hisham, merangkap sepupu Hisham. Jadi kiranya Hisham bin Urwah ni anak kepada Urwah bin Az-Zubair. Az-Zubair bin Al-Awwam, sahabat Nabi tu, dia ada anak nama Abdullah bin Zubair, dia ada anak nama Urwah bin Az-Zubair. Jadi Hisham ni ambil hadis daripada isteri dia Fatimah, dan Fatimah ni ambil hadis daripada tok dia, siapa? Iaitu Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Baik. Radhiyallahu anhuma. Jadi ini cerita daripada Asma, kakak ipar Nabi SAW, merangkap kakak Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar, cuma berlainan ibu. Jadi Abu Bakar ni dulu pada peringkat awal berkahwin dengan seorang wanita namanya Qatilah, dapat anak bernama Abdullah dan juga Asma. Kemudian kahwin dengan wanita yang bernama Ummu Ruman, dapat anak nama Abdul Rahman dan juga Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian kahwin dengan Asma binti Umais, dapat anak nama Muhammad, dan kahwin yang keempat dapat anak seorang lagi. Saya lupa. Baik. Annaha qalat, kata Asma binti Abi Bakar. Nampak anak panah gerak ni? Kak Liza nampak tak anak panah gerak? Okay, Nampak Ustaz. Okay. Ataitu Aisyata zaujan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hina khasafatis syams. Ibu kena bagi perhatian ya, sebab hadis ni agak panjang. Tapi kita sebenarnya poin dia satu aja. Isunya isu wuduk batal tak batal disebabkan pengsan, itu poin dia. Tapi ceritanya panjang, kita akan baca semua ya. Kata Asma, saya pergi jumpa dengan Aisyah, isteri Nabi SAW, ketika berlakunya gerhana matahari. Baik. Faizan nas qiyamun yusallun. Faizan nas qiyamun yusallun. Lalu didapati para sahabat ketika itu sedang berdiri mengerjakan salat. Okay, salat apa tu Puan Syairah? Ada ke Puan Syairah? Ada Ustaz. Salat apa namanya tu? Salat mana? Sorry Ustaz, saya tak fokus sangat ni Ustaz. Dengan anak-anak. Oh, okay. Sebab ada anak apa? Okay, tak apa. Nak makan lah. Solat gerhana Ustaz. Salat gerhana matahari. Okay, tak apa Puan Syairah sebab anak tu. Okay, dia Asma jumpa dengan isteri Nabi SAW ketika gerhana matahari. Masa tu didapati manusia, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, sedang berdiri mengerjakan salat gerhana matahari. Wa idza hiya qa'imatun tusalli. Wa idza hiya qa'imatun tusalli. Masa tu adik dia Aisyah radhiyallahu anha pun sedang berdiri mengerjakan salat. Dia pergi jumpa dengan Ummul Mukminin, didapati Ummul Mukminin, didapati para sahabat sedang berdiri mengerjakan salat, dan juga didapati Ummul Mukminin, adik beliau sendiri pun sedang mengerjakan salat radhiyallahu anhuma. Faqultu malinnas. Lalu saya pun pelik, solat apa pada waktu ini? Sebab yang biasanya solat jemaah ni sama ada solat 5 waktu ataupun solat hari raya ataupun solat minta hujan. Tapi tiba-tiba kenapa ramai-ramai orang berdiri mengerjakan salat secara jamaatan? Lalu saya pun bertanyakan adik saya, malinnas, sebenarnya orang sedang buat apa ni? Orang sedang buat apa? Kerana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sedang salat, beliau pun memberikan isyarat ke langit. Fa asyarat biyadiha nahwa sama. Ummul Mukminin menunjukkan jarinya, tangannya ke langit. Okey, tunjuk macam mana tu Allah Alam, tunjuk ke langit. Nanti kita akan bahas ya. Wa qalat subhanallah. Lalu beliau berkata subhanallah. Faqultu ayah. Lalu saya bertanya, adakah ini tanda kebesaran Allah, ayah?
Fa asyarat ai na'am. Lalu Ummul Mukminin memberikan isyarat yang menunjukkan ya. Bukan Ummul Mukminin kata na'am, tapi memberikan isyarat menunjukkan ya, ada tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Fakumtu ni yang penting ya. Yang sampai sini yang paling penting untuk bab inilah, untuk bab ini. Fakumtu hatta tajallanil ghashyu wa ja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an. Lalu saya pun berdiri mengerjakan salat sehingga kerana salat itu terlalu panjang, saya hampir pengsan. Okey. Hatta tajallanil ghashyu, saya hampir pengsan. Pernah tak Kak Liza ibu solat sampai nak pengsan? Ada kan? Tapi kalau nak terjatuh kerana mengantuk, adalah. Ya, itu biasa. Wa ja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an, lalu saya pun menuangkan air ke kepala saya. Ada yang dekat-dekat tu dah ambil, dia pun curahkan ke kepala beliau. Radhiyallahu anha. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, baginda pun mula dengan hamidallah, bertahmid kepada Allah. Wa asna alaih, memuji-mujinya. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aitu fi maqami hadha hatta al-jannata wan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya telah melihat segala benda yang belum saya pernah lihat, saya lihat kali ini di tempat ini, sehingga saya melihat syurga dan juga neraka. Selama ni Nabi SAW tak pernah tengok syurga, kali ini saya nampak syurga, saya nampak neraka. Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur misla aw qariba min fitnati dajjal. Kata Nabi SAW, Allah telah mewahyukan kepada saya bahawa kalian akan mendapat ujian di dalam kubur nanti, atau dengan fitnah Dajjal. Jadi perawi hadis ini keliru. Okey. Perawi hadis ini keliru. Yang sebenarnya mana satu Asma sebut? Adakah Nabi SAW menyatakan saya diwahyukan kamu semua akan mendapat ujian di kubur nanti, ataupun Nabi SAW menyatakan saya mendapat wahyu kamu akan diuji dengan fitnah ad-dajjal? Jadi perawi hadis keliru. Mana satu ucapan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma? La adri, ada sebut la adri ayya dzalika qalat Asma, saya tak pasti mana satu yang disebutkan oleh Asma. Yu'ta ahadukum, yu'ta ahadukum fayuqalu lahu ma ilmuka bihadzal rajul. Apa maksudnya? Sesungguhnya salah seorang daripada kalian akan dihadapkan dan ditanya, apakah kamu kenal lelaki ini? Okey. Nanti kita akan ditanya, adakah kamu kenal lelaki ini? Maka apa jawapannya? Fa ammal mu'min awil muqin la adri ayya dzalik. Qalat Asma radhiyallahu anha, fayaqulu Muhammadur Rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wa amanna wattaba'na. Okey. Lalu orang beriman ataupun orang yang yakin. Begini ya, ibu-ibu sekalian, dia agak berbelit ni. Ibu-ibu kena faham yang ni. Lalu orang beriman ataupun orang yang mempunyai keyakinan terhadap Allah, terhadap ajaran agama ni. Jadi la adri ayadzalika qalat Asma, saya tak pasti Asma sebut fa ammal mu'min ke Asma sebut fa ammal muqin. Okey, boleh jelas tak apa yang saya ceritakan? Kak Liza jelas tak? Dia ayat dia begini, saya ulang balik dengan baik-baik ya. Fa ammal mu'min awil muqin. Adapun orang beriman ataupun orang yang mempunyai keyakinan. La adri ayazalika qalat Asma, saya tak pasti Asma sebut fa ammal mu'min ke ataupun Asma sebut fa ammal muqin. Okey, boleh
Bila orang beriman ditanya, kamu kenal ke lelaki ini? Maka orang beriman ataupun orang yang mempunyai keyakinan pun berkata, huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ana, yang datang kepada kami membawa keterangan, petunjuk, lalu kami menyahut seruannya, kami beriman dan kami mengikuti ajarannya. Fa yuqalu lahu nam salihan. Sorry. Fa yuqalu lahu nam. Nam salihan. Lalu dikatakan kepada orang yang beriman tadi, tidurlah kamu dengan tenang. Ini dalam cerita kubur ni. Seorang kamu akan diuji dalam kubur nanti, ataupun diuji dengan fitnah ad-dajjal, mana satu tak pasti. Lalu orang mukmin ditanya. Contohlah dalam kubur nanti, orang mukmin ditanya, kamu kenal ke lelaki ini? Kita kata, insya-Allah kita semua kata, ya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami beriman padanya. Lalu dikatakan kepada kita, nam salihan. Kamu tidurlah dengan tenang. Faqad alimna in kunta la mu'minan, sesungguhnya kami tahu adakah kamu ini benar-benar beriman ataupun tidak. Ya. Sesungguhnya kami tahu bahawa kamu dahulu memang orang-orang yang beriman. Okey. Kemudiannya wa amal munafiq, adapun orang munafik ataupun orang yang mempunyai keraguan dalam hatinya, la adri ayyadzalika qalat Asma radhiyallahu anha, kata perawi hadis, saya pun tak pasti Asma sebut wa amal munafiq ke ataupun wa amal murtab. Bila orang munafik ini ditanya, kamu kenal tak lelaki ini? Maka mereka menjawab, ayaqulu la adri sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu, saya tak tahu, saya tak kenal, saya dengar orang sebut, saya pun follow lah apa yang orang sebut. Orang tolak Muhammad, saya pun tolaklah Nabi Muhammad. Orang tolak ajaran kebenaran, saya pun tolak ajaran kebenaran. Saya pun ikut orang je. Okay, baik. Begitulah hadis ini. Saya nak tanya lah ibu-ibu, boleh faham tak faham hadis ni? Tadi saya boleh faham tak? Terutamanya bahagian bawah tu, yang agak mengelirukan dia punya ayat-ayat dia. Kak Liza okey? Macam keliru sikit Ustaz. Ni Kak Liza tengah baca dia punya terjemahan bahasa Melayu ni. Baca terjemah memang pening sikit. Itulah jadi macam pening bila baca ni. Yang lain-lain macam mana? Yang lain-lain okey tak okey? Baca buku tu lah, baca dalam kitab ni lah Ustaz. Kak Anis okey Kak Anis? Ibu Sharifah okey? Faham Ustaz, insya-Allah. Alhamdulillah. Kak Anis Arsina ada? Tapi itulah keliru apa yang Asma tu cakap kan. Mana satu yang dia cakap. Itu je, tapi kita terima je lah. Ya Asma tu perawi hadis tu keliru mana satu dia sebut kan. Dia sebut fa'amal mu'min ke dia sebut fa'amal muqim. Dia sebut wa'amal munafiq ke ataupun wa'amal murtab. Tapi ayat-ayat belakang tu agak mengelirukan kan. Puan Syairah kata tak faham, yalah dak suruh anak makan kan. Tak apa okey je. Okey, yang lain kalau ada tak faham tak apalah kita Yang ini sebenarnya soalan yang apa ditanyakan dalam kubur ni sebenarnya Ustaz, sama ada kepada orang mukmin atau orang munafiknya sebenarnya. Yes, betul. Sama ada soalan tu soalan kubur ataupun soalan daripada Dajjal. Okey. Itu. Okey, kita apa Puan Syirah, saya faham. Okey, sekarang ni kita akan pergi satu-satu dan kita tidak hanya fokus pada tajuk ini, tapi tajuk inilah tajuk yang paling penting. Okey, saya pergi dulu. Cerita ni masa tu Asma ni duduk tempat lain lah. Dia bukan duduk betul-betul di berdekatan Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut tentang Masjidin Nabi ni, saya nak sebut satu benda. Nanti kalau ibu-ibu, saya sebut ibu-ibu ni bukan bermakna semua tua-tua. Ibu-ibu ni yang kebanyakan daripada puan-puan ni ada anak, sebab tu panggil ibu. Puan Syairah muda daripada saya pun ya. Kalau secara ni saya panggil Puan Syairah, panggil Puan Syairah je kan. Kak Dina, okey Kak Dina, barakallahu fikum. Kalau pergi ke Madinah nanti insya-Allah ada peluang, saya nak mengesyorkan sangat pergi ke muzium. Muzium yang menceritakan tentang pembikinan Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri.
Museum tu dia berada di bahagian hadapan Masjidin Nabi. Macam saya hari tu saya duduk bahagian belakang. Saya masuk pintu yang belakang. Tapi museum tu ada bahagian depan sekali. Jadi bila pergi museum tu, saya syorkan pergi yang pembikinan sejarah pembinaan Masjid Nabi dulu, sebelah kanan. Dia punya yuran dia dalam bayaran masuk dia dalam RM15. Okey. Di situ kalau kita masuk dalam museum yang tu, kita akan guna museum Quran. Saya tak pasti. Saya tak pergi museum Quran, tapi dekat-dekat tu lah rasanya, betul lah museum Quran tu. Masa pergi dulu tutup dan sekarang rasanya baru je dia buka ni. Dulu-dulu pun tak ada. Berapa tahun lepas dia baru buka baru buat dalam beberapa tahun ni kan. Setahun 2 tahun ni kot. Tak pasti. Tapi kalau pergi ke museum pembinaan Masjidin Nabi tu, kita akan pasang ni. Kita akan dengar dalam bahasa kita lah. Sama ada bahasa, nak pilih bahasa lain pun boleh, Urdu ke, Inggeris ke, Arab ke. Tapi yang dalam bahasa Melayu pun ada. Dia akan ceritalah sejarah pembinaan Masjidin Nabi dari awal sehingga akhir. Alhamdulillah, penting. Tutup masa tu penting kerana dia bukan sahaja memperkenalkan Masjidin Nabi kepada kita, bahkan memperkenalkan keadaan Nabi SAW sendiri. Okay. Dan yang kemudiannya barulah pergi ke museum tentang Nabi tu. Yang tu kena ambil, dia ada guide. Ada guide dia. Sama ada kita nak pilih bahasa Inggeris ada, bahasa Arab ada, bahasa Urdu ada, bahasa apa lagi saya tak pasti. Macam kami ni, bahasa Melayu pun ada, bahasa Melayu Indonesia. Macam kami ni, kami pergi bahasa Arab punya. Dengan tim Arab lah. So pergi, dia pun ceritalah tentang Nabi dan menariknya, dia terlalu banyak maklumat. Dia klik je, contohnya, okey sekarang ni kita tengok peralatan yang digunakan oleh Nabi SAW. Yang ni pun nak cerita tentang keluarga Nabi. Dan keluarga Nabi tu detail. Masya Allah, dahsyat sangat. Contohnya Khadijah. Siapa adik-beradik Khadijah? Anak-anaknya siapa? Detail menantu-menantunya siapa? Cucu-cucunya siapa? Terlalu terperinci dan sayang, ya Allah. Dahsyat diorang punya pembinaan tersebut. Sampaikan contohnya ensiklopedia tentang Nabi. Contohnya dia tekan bahagian kanan, Al-Yamin. Keluarlah benda-benda berkaitan kanan yang ada kaitan dengan Nabi SAW. Contohnya Nabi ni mendahulukan orang yang berada di kanan ke apa benda. Terlalu terperinci. Okay. Tapi ceritanya bila mengenalkan tentang Masjidin Nabi ni, macam mana proses makam Nabi SAW dibina, dibuat rumah dan sebagainya, ada satu cerita yang dikongsikan oleh Dr. Basit dalam buku beliau tentang sejarah Madinah. Masa zaman Umar bin Abdul Aziz ni, Umar nak luaskan pembinaan Masjidin Nabi SAW dan Umar terpaksa meruntuhkan Hujuratun Nabi SAW, yakni rumah-rumah kecil Nabi dengan isteri-isteri baginda kena runtuh. Dan bila Umar buat pengumuman nak runtuhkan Hujuratun Nabi ni dengan tujuan memperluaskan Masjidin Nabi SAW, masa itulah ramai orang menangis, antaranya Sa'id bin Jubair menangis, menyatakan saya lebih suka kalau Hujuratun Nabi ini dikekalkan agar orang-orang terkemudian seperti kita ni dapat melihat sendiri dengan mata kepala kita bagaimana cara hidup Nabi SAW yang sangat ringkas. Ya, rumah tu digambarkan oleh Hasanul Basri, kalau angkat tangan tu sampai ke atapnya. Memang rumah yang sangat rendah, kecil, dia ada ruang dalam dan dia ada ruang luar untuk tetamu datang. Jadi itu memang benda yang menyedihkan lah. Saya amat mengesyorkan lah siapa yang nak pergi ke Mekah sama ada haji ataupun umrah, beli buku Dr. Basit tu. Mekah sejarahnya, begitu juga dengan Madinah sejarahnya. Sangat bagus, buku tu sangat-sangat membantu. Ya. Baik, jadi ceritanya begini, Asma ni datang jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Ketika tu berlaku gerhana matahari. Dan sahabat Nabi pun bangun untuk mengerjakan salat gerhana matahari. Salat gerhana matahari sebagaimana yang kita difahamkan merupakan salat sunat paling lama pernah dikerjakan dalam sejarah Islam. Yang mana sampai satu rakaat itu secara berjemaah, ya, secara berjemaah dibaca surah Al-Baqarah, ya. Kalau mungkin ada orang yang solat lebih panjang daripada itu, tapi secara berjemaahnya solat hanya 2 rakaat itu, 4 rakaat itu, inilah yang paling panjang yang dibuat.
Yang baca surah Baqarah dalam satu rakaat, kemudian baca surah berikutnya, itu memang dahsyat lah. Solat yang amat panjang, sujudnya panjang, qiyamnya, rukuknya panjang. Solat yang dilakukan berjemaah secara besar-besaran. Okay. Jadi kalau solat berjemaah yang dilakukan kecil-kecilan, ada lagi lebih panjang. Solat tahajud Nabi, itu panjang lagi. Nabi baca surah Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu rakaat, diikuti oleh hanya Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu. Tapi secara terbuka ramai-ramai, yang paling panjangnya dalam sejarah solat gerhana matahari. Baik, mungkin memakan masa dalam 3 ataupun 4 jam. Okay, memang lama lah. Jadi ketika itu bukan sahaja Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun turut mengerjakan solat masa tu. Beliau pun solat. Jadi dia tanyalah, Malin nas, saya tanya kepada adik saya, Malin nas, apa yang orang sedang buat sekarang ni? Fa asyarat biyadiha nahwas sama, maka Ummul Mukminin pun tunjuk isyarat ke langit. Okay. Jadi beliau pun berkata, wa qalat subhanallah, faqultu ayah. Ummul Mukminin kata subhanallah. Ummul Mukminin sebut tu kan, dia tunjuk ke atas, dia pun sebut subhanallah. Sekejap ya. Lalu saya pun bertanya, tanda kebesaran Allah? Fasyarat, beliau memberikan isyarat na'am. Ini menunjukkan, sebagaimana yang saya ada kongsikan sebelum ini pun, harus ataupun boleh kita berdialog dengan orang yang sedang salat. Jadi ibu-ibu, kakak-kakak jangan rasa janggal lah. Contohnya kalau ada anak ataupun cucu datang, tak kira lah anak tu dah besar ke ataupun kecil, kerana ada tujuan yang penting. Maka contohnya Kak Liza pergi ke rumah Kak Syida hari tu, lepas tu Kak Liza pun nak solat. Contohlah nak solat. Lepas tu orang pun datang jumpa Kak Liza, tanya, kereta Liza ke yang nombor sekian-sekian? Kak Liza tengah solat tu. Kereta Liza ke yang nombor NCX tu? Contohlah saya mentam je. Maka Kak Liza boleh angguk. Boleh angguk, boleh geleng. Angguk ataupun geleng. Baik, ataupun bagi syarat. Ya. Baik. Boleh tak bagi kunci pada kami? Okay, so kunci tu, kalau orang lelaki mungkin simpan kunci dalam poket seluar, tapi biasanya kaum ibu akan simpan kunci itu dalam kereta, dalam beg. Saya tahulah mungkin suami Kak Liza buat kereta, saya buat contoh je dia bagi clear. Maka Kak Liza boleh tunjuk isyarat beg tu. Okey, solat tu tunjuk isyarat beg, situ kunci, dengan tujuan orang tu nak alih kereta Kak Liza kerana nak bagi laluan orang lain nak lalu. Jadi benda tu dibolehkan. Bukannya satu benda yang pelik ya, berkomunikasi dalam solat. Puan Syairah pun begitu, ada anak kecil lagi. Jadi kalau anak datang, saya pun ada keadaan sama dulu masa anak saya kecil lagi, tanya, boleh tak nak makan benda ni ibu? Maka Puan Syairah pun boleh tunjuk isyarat, sama ada isyarat begini ke, angguk ke, ataupun apa-apa isyarat untuk menunjukkan boleh ataupun tak boleh, walaupun kita berada dalam solat ketika itu. Ini menunjukkan ibadah ni dia tidak menghalang untuk kita berkomunikasi dengan orang lain sekiranya diperlukan. Tapi kalau tak perlulah kita buat, dia jadi makruh pula. Dalam kes tadi, ia tidak dianggap makruh dan ia tidak dianggap sebagai menghilangkan khusyuk. Jadi yang paling jelas, bukan sahaja Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berbuat demikian, bahkan Nabi SAW sendiri pun pernah berbuat demikian. Apabila orang bertanyakan Nabi, kenapa Nabi SAW solat sunat lepas asar, maka Nabi memberikan isyarat agar beliau berlalu dahulu. Nanti Nabi akan ceritakan apa faktornya. Jadi isyarat itu boleh diberikan. Ya. Baik, satu. Yang kedua, cuma kita tak boleh bercakap je lah. Kita isyarat boleh berdasarkan hadis ni, maknanya kita berdasarkan hadis ni lah yang kita ambil panduan. Cumanya dalam bahasa isyarat je lah, tak boleh cakap. Tak boleh bercakap melainkan ketika darurat. Bila darurat, maka dibenarkan bercakap sekiranya kita bahasa isyarat tak sampai dia punya maksud dia. Okey. Contohnya kalaulah anak atau cucu kita nak menyentuh benda yang bahaya, masa tu kita sedang solat,
Kalau terlalu bahaya dan tak ada peluang dah, kita boleh berhenti terus. Berhenti untuk menyelamatkan seseorang dalam bahaya wajib. Solat satu benda yang boleh diulang semula ataupun digantikan apabila terlepas waktu. Baik. Tapi selagi mana boleh kita jangan berhenti. Maka dalam keadaan terdesak tu, masa tu suami kita ada berdekatan cucu tapi dia tak perasan cucu tu nak sentuh, nak pergi ke tempat yang boleh membahayakan dia. Maka boleh kita bercakap, cucu sebagai contoh kita sebut. Jadi bagi syarat pada suami agar suami tahu apa yang sedang berlaku. Itu dalam keadaan terdesak sahaja. Selagi mana tak terdesak tak boleh. Dan selagi mana boleh kita usaha, kita usaha. Contohnya kita ambil barang, kita lempar pada suami ke, supaya suami pun perasan apa yang berlaku, itu kita usahakan dulu yang lain. Tapi dalam keadaan terdesak, bahaya kita nak cepat, maka sama ada kita bercakap dengan suami dengan paling ringkas, ataupun kita sendiri berhenti. Okey, baik. Betul Kalau berdekatan dengan kita tak berhenti, kita gerak je untuk selamatkan. Dan kita sambung salat. Baik. Dan di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pun ada berbicara, tapi dia bukan bercakap dengan Asma, sebaliknya memuji Allah, subhanallah. Untuk bagi syarat dia tunjuk ke langit, subhanallah. Jadi Asma tengok, pelik rupanya gerhana matahari yang berlaku. Begitu. Okey, jadi dalam bab ini menunjukkan bahawasanya boleh kita bila kita melihat sesuatu benda yang special, kejadian alam, kita sebut subhanallah. Sebab subhanallah ni kiranya ada dua fungsi. Saya pun dah terangkan sebelum ni fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama subhanallah ialah untuk menegur kesilapan yang berlaku. Itu fungsi yang pertama. Contohnya orang kata, alamak teruklah orang tu siap buat lagi video klip yang bukan-bukan. Kita kata subhanallah, apa yang berlaku pada kita sekarang ni. Okey. Ataupun kita tengok orang yang salat tak membetulkan saf. Di Malaysia ramai lagi orang tak nak rapatkan saf, padahal di mana-mana pun kita dah rapatkan fizikal kita. Kita sebut subhanallah, kenapa tak rapatkan saf? Jadi boleh disebut subhanallah tu dengan tujuan untuk menegur. Bila wujud benda yang kita tak setuju, kita nak tegur sesuatu, ataupun contoh paling simple, orang panggil apa, tengok ada jiran parking kereta, blok kereta kita ke, kita sebut subhanallah, kenapa parking di sini? Itu tanda kita tak setuju. Subhanallah. Yang kedua ialah apabila kita melihat kejadian alam yang luar biasa ataupun ciptaan Allah yang luar biasa, pun kita disarankan untuk menyebut subhanallah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau sebut subhanallah. Okey. Baik, itu perkara yang kedua. Dan di sini kita dapat lihat bagaimana dua kali Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma bercakap dengan Ummul Mukminin yang sedang salat. Yang pertama beliau menyatakan malin nas, apa yang manusia lakukan sekarang ni, apa yang orang buat. Okey. Dan yang keduanya beliau bertanya lagi apabila Ummul Mukminin tunjuk ke langit subhanallah, beliau tanya lagi, ayah tanda kebesaran Allah. Lalu Ummul Mukminin memberikan isyarat, mungkin menganggukkan kepala ataupun mungkin begini ataupun bagaimana wallahu alam, tapi isyarat tu menunjukkan na'am, ya. Ya, adanya tanda kebesaran Allah. Lalu Asma binti Abi Bakar pun radhiyallahu anhuma terus bangun untuk mengerjakan salat jamaah. Baik. Yang poin penting yang kita nak sebutkan tadi, ayat ini, faqumtu hatta tajallanil ghashyu. Saya pun berdiri mengerjakan salat sehingga bila saya rasa nak pengsan, pening, letih sangat, wa ja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an, saya pun menuangkan air, mencurahkan air ke atas kepala saya. Ini menunjukkan dibolehkan kita bergerak dalam salat apabila ada tujuan-tujuan tertentu, hatta membasuh muka sekalipun. Boleh ibu-ibu Contohnya ibu-ibu salat di mana? Ibu-ibu salat di rumah. Ibu-ibu salat sunat di rumah. Kemudian dalam salat sunat tu, masa tu musim panas, di rumah kita pun aircon tak ada, dah pasang kipas nombor 5 pun tak terasa dia punya kesejukan dia. Sekarang sejuk lah. Sekarang hujan kan sejuk. Tapi beberapa ketika sebelum ni kan panas.
Jadi kita pun bimbang, ya Allah panas ni, takut-takut bila panas ni kita tak mampu bertahan lama. Momentum kita ni kurang sikit untuk salatul sunnah. Sedangkan kita cadang hari tu nak salat sunat panjang. Cadangan kitanya rakaat yang pertama kita nak baca surah Yasin. Rakaat yang kedua kita nak baca surah apa-apa. Kita salat sunat duha lah sebagai contoh ya, salat sunat duha. Panas. Maka kerana panas, sedangkan kita telah merancang untuk salat dalam tempoh yang lama, maka bolehlah kita menyediakan air di sebelah kita, dan apabila kita rasa tak larat je, kita ambil air itu, contohnya air itu dalam bekas apa-apa, kita ambil air itu, kita basuh muka kita. Kita ambil air itu, kita nak basahkan sedikit tangan kita kat dalam ke kepala, ibu-ibu tak boleh lah kan. Mungkin Asma ni dia simbah aja air ke atas telekung dia. Tak apalah, mereka telekung tu pun mereka solat di memang negara yang panas kan, sekejap dia kering. Okey, jadi boleh. Hatta kalau ibu-ibu pun solat di kawasan yang memang terlalu panas, sebagai contoh. Pergi ke Mekah orang ramai, musim Ramadan sebagai contoh, maka solat di tepi-tepi jalan je. Solat zuhur pula tu tepi jalan sebab tak boleh masuk dalam masjid dah. Maka boleh tak kalau kita nak simbah air ke atas kepala kita? Boleh. Kalau ibu nak lah. Daripada pening kepala sampai kita pun rasa nak pingsan. Jadi boleh kita melakukan perbuatan demikian. Ya, tak ada masalah. Ambil air basuh muka dan seumpamanya. Hatta kalaulah kita terasa terlalu penat sangat dalam salatul sunnah itu, kita duduk untuk membina tenaga balik. Dan menariknya, ibu-ibu sekalian, semasa subuh Jumaat di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabi SAW tu, salat subuh Jumaat, Imam Huzaifi hafizahullah membaca surah As-Sajdah dan suratul Insan. Baik, ada seorang uak di sebelah saya ni, orang Indonesia, dia penat sangat, nampak sangat dia mengantuk. Jadi badan dia pun dah teroyang-yang dah sikit mengantuk. Macam mana mengantuk sangat dan dia kawan ni. Apa yang dia buat ibu-ibu sekalian? Membuka satu ruang ilmu baru untuk saya teroka. Dia duduk. Rakaat yang pertama dia duduk. Okay. Lepas tu barulah dia berdiri balik untuk rokok sebagainya. Dah tak, rukuk tu pun dia duduk rasanya. Ada, rukuk pun dia duduk kan. Rakaat yang kedua pun dia duduk lagi. Dia solat tu berdiri mula-mula, tapi bila dah tahu yang ayat tu dia duduk balik. Jadi saya pun sedilah, boleh ke duduk bila terlampau penat? Rupanya bila baca kupasan ulama ni, bila kita terlampau penat, kita pun dah main hayang dah, maka boleh kita duduk dalam salatul fardu. Salat sunat memang confirm boleh. Cuma saya tak ingat kadar rukuk dia tu macam mana. Saya pun tak terlupa dah. Tapi bila rukuk dia kena bangun balik. Sebab dia tak larat tu masa berdiri je. Dia mengantuk sangat tu. Tapi bila dia boleh berdiri, dia masa rukuk, dia okey dah. Dia kena rukuk sebagaimana orang lain rukuk. Dia tak boleh rukuk macam mana orang duduk. Tak boleh. Kecuali memang dia sakit kaki, dia tak boleh bangun, itu dimaafkanlah. Tapi saya nampak gaya dia tak sakit kaki pun, dia mengantuk je. Okey, baik. Jadi di sini, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma telah menunjukkan contoh yang jelas kepada kita. Dia simbah air ke atas kepala ketika rasa nak pingsan. Ya, okay, baik. Ibu-ibu sekejap ya, saya punya laptop ni nak habis bateri. Sebab saya ni buat, kena ambil charger sekejap. Boleh bincang apa-apa dulu.
Sorry ya. Okey. Jadi dalam hadis ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih untuk menunjukkan kalau kita tak pengsan, macam Asma tadi, beliau tak pengsan pun beliau nak pengsan. Tak pengsan lagi. Maka sesiapa yang belum pengsan, tak pengsan lagi, maka wuduknya tak batal. Wuduk tak batal. Tapi apabila dia pengsan, batal tak batal wuduk kalau pengsan? Siapa ada jawapan? Kalau pengsan masa solat, batal atau tak batal wuduk? Batal Ustaz. Batal. Kalau tiang batal. Batal. Okey, pengsan ataupun hitam ya. Hitam batal tak? Okey. Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Cuba kita lihat. Ini jawapan yang diberikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi alaih, hafizahullah. Beliau dah meninggal ke Syekh Ibn Utsaimin rahmatullahi alaih? Idza aghma 'ala al-insan wa huwa 'ala wudu' fa inna wudu'ahu yantaqid. Apabila seseorang itu pengsan, maka wuduknya batal. Apa alasannya? Alasannya li'anna al-ighma ashaddu minan naum. Kerana pengsan ni lebih teruk daripada tidur. Wan naumul mustaghraq alladhi la yudra an-naim fihi ahdath am lam yuhdis naqid lil wudu'. Tidur ini apabila kita tidur dalam keadaan nyenyak, sampaikan orang yang tidur ni tak tahu apa yang berlaku, maka wuduknya batal. Berdasarkan hadis Safwan bin apa ni ya? Saya tak pandai nak baca. Musal ke apa? Kita tengok jap dia punya baris dia. Safwan bin nama kat mana ni? Okey, ada kat sini. Alhamdulillah. Safwan bin Asal Al-Muradi. Safwan bin Asal Al-Muradi. Ya, ada hadis daripada Safwan bin Asal Al-Muradi radhiyallahu an tentang Nabi SAW yang mana Nabi kata batal wuduk ini disebabkan ghaid, buang air besar, buang air kecil dan juga tidur. Okey, batal. Begitu juga kalau kita lihat lagi dalam kupasan oleh Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih dan ulama-ulama yang lain. Imam Nawawi kata apa? Ijma' seluruh ummah bahawa wuduk batal disebabkan gila, dan hilang akal dan juga pengsan. Okay, ijma' ulama. Dan ulama kami mazhab Syafi'i sepakat sesiapa yang hilang akalnya disebabkan gila, kita bahasa sebutkan gila tu ya, pengsan ataupun sakit ataupun mabuk disebabkan minum arak ke, minum air perahan buah ke ataupun apa-apalah, mabuk disebabkan apa-apa sekalipun termasuk dadah dan lain-lain, ataupun dia hilang akal kerana minum ubat, maka wuduknya batal. Jadi poin dia hilang akal je, wuduknya batal. Baik. Qala ashabuna, dan berkatalah ulama mazhab kami, wasakar an-naqid walladhi la yabqa ma'ahu syu'ur. Mabuk yang membatalkan wuduk ialah mabuk sampai dah tak tahu apa, dia tak boleh fikir dah. Dia tak boleh nak fikir dah. Selagi mana kalau dia boleh fikir lagi tu, itu ada perbahasan lagi lah di peringkat ulama. Okey. Jadi inilah perbahasan dia. Dan kalau kita lihat oleh Ibn Qudamah Al-Maqdisi, ulama mazhab Hanbali dalam Kitabul Mughni,
zawalul aqli, hilang akal disebabkan gila ataupun pingsan ataupun mabuk ataupun apa-apa lah disebabkan penggunaan ubat yang menghilangkan akal. Yang lil wudu, membatalkan wudu sama ada hilang akal itu sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun banyak. Okay. Ini pun banyak lagi dia punya perbahasan dia di sini. Okey, baik. Jadi di sini kalau pengsan je batal wuduk. Tapi kalau tak pengsan lagi tak batal wuduk. Itu point dia. Jadi itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari. Bab orang yang tidak batal wuduk jika dia belum pengsan ceritanya. Kecuali orang yang jika dia tak pengsan. Kecuali illa minal ghusyil muskil, kecuali bila dia pengsan je. Pengsan berat ni maknanya memang pengsan, maka batal wuduk. Selagi mana belum pengsan, sebagaimana Asma tadi dia rasa nak pengsan je. Tapi dia tak pengsan lagi. Maka wuduknya tidak batal. Dan itu dibolehkan untuk dia menyimbah air ke atas kepalanya. Okey, boleh Ibu-ibu? Ada soalan sebelum kita pindah tajuk lain? Saya nak tanya Ustaz. Silakan. Kalau kita tengah solat, tiba-tiba ada orang panggil, kita tahu itu mahram kita, boleh kita keraskan suara, kuatkan suara. Kuatkan suara macam mana tu Ibu Sharifah? Kita tengah Allahu Akbar, kita kuatkan sikit. Oh, boleh kalau mahram kita, tak ada masalah. Sebab tu kita kena faham yang bermasalah pada suara ni apabila bukan mahram. Dan habis tu yang tegur imam subhanallah tu tak boleh tu, macam mana? Sebab suara orang perempuan ni, kita bila dia ramai-ramai begitu, kita suara secara umumnya tak masalah. Tapi orang perempuan ni kan biasanya kaum wanita solat di belakang. Bila disebut subhanallah, suaranya dikuatkan. Jadi itulah yang jadi tak elok tu. Lepas tu wanita cara tegur dalam solat dia tepuk tangan kan. Okey, tapi dalam kes ini kalau suami tak ada masalah. Kerana ia memang mahram kita pun. Cuma tinggal lagi kena menjaga adab supaya kita tidak menyebut itu dengan suara yang menjerit sebagai contoh. Tapi dikuatkan sedikit suara, tidak ada masalah. Ada soalan lain? Okay, kalau tak ada, Ibu-ibu kalau tengok tajuk 38 tu, memang panjanglah perbahasannya. Tapi saya rasa tak perlu kerana ia membincangkan soal wuduk sebagaimana biasa. Tajuk 39 pun sama juga, ia membincangkan isu wuduk. Itu pun dah clear dah benda tu. Kita pergi ke isu yang ke-40 terus. Isu 40 ni ialah bab menggunakan air lebihan orang. Okay, macam mana hukum dia? Babun isti'malu fadlil ma' fadli wudu'in nas fadli wudu'in nas. Okey, kita soal jawab sikit. Kak Liza. Bukan Liza yang kita nampak sekarang kan. Apa maksud wuduk? Apa Ustaz? Apa maksud wuduk? Maksud wuduk apa dia ni? Secara bahasa. Bahasanya kalau secara perbuatan saya kira wuduk secara perbuatan ialah kita berniat, kita membasuh anggota tertentu daripada hadas. Itu saya kira dah, tapi maksud dia secara bahasa. Bersinar. Kak Lina dah jawab dah. Berseri, bersinar. Berasal daripada perkataan al-wada'ah. Al-wada'ah. Bersinar, berseri. Kenapa dia dianggap bersinar ataupun berseri? Kerana wuduk akan memberikan seri pada wajah kita di dunia dan juga di hari akhirat kelak lagi insya-Allah lah. Macam ibu-ibu nampak sekarang ni kan. Ada cahaya di belakang saya tu, tu seri dia. Maaf ya, saya duduk kawasan yang kurang sesuai. Belakang tu ada cahaya matahari jadi gelap-gelap sikit muka. Sebab sekarang ni saya dalam proses nak pindah rumah sebenarnya. Jadi banyak barang dah diangkat. Tadi pun saya nak angkat barang sikit.
Jadi keadaan rumah ni tak berapa sesuai lah, tak berapa nak terurus. Meja-meja saya yang tempat saya selalu duduk online ni pun dah tak ada. Tu saya duduk kawasan yang kurang sesuai tadi. Okay, baik. Sekarang ni kita pergi ke tempat yang lain pula. Terima kasih Kak. Kita nak pindah ke Bukit Beruntung dekat rumah Kak Syida. Nanti dia jemput je, senang sikit sampai. Semalam tak sampai. Ustaz Zahirudin sampai semalam? Ustaz Nazri dah lah Ustaz. Ustaz Zahirudin tak ada? Tak jumpa. Ustaz Nazri adalah. Yelah, tidak boleh jumpa ramai orang semalam. Ibu Zaitun sampai tak? Ibu Zaitun sampai. Saya duduk berkhayal dah. Saya akan ambil Ibu Zaitun pergi rumah Kak Syida sama-sama. Allahu Akbar. Tapi saya penat sangat semalam, tak boleh bawa kereta. Berkhayal saya. Penat sangat-sangat. Saya last kali pukul berapa ya? Pukul 10 ke berapa saya pergi tidur. Tak larat lah nak pergi Kak Syida. Saya tidur sampai tengah hari. Sebab hari semalam tu saya dah guna all out tenaga untuk angkat barang, pindah rumah sampai malam kita duduk ni. Itulah, saya minta maaf banyak Kak Syida. Ni apa? Sempatlah semalam dengan Ustaz Zahirudin dengan ahli keluarga Ustaz Zahirudin pula Ustaz. Oh, ada Ustaz Zahirudin datang lah. Bukan Ustaz Nazri je kami sempat. Ustaz Nazri kan Liza kan? Tak tahu lah kok Liza sempat kot. Okay. Oh boleh, Kak Dina boleh. Kak Syida jemput lagi pun boleh. Kak Liza nak jemput di Spice Pumpkin pas ni pun okey. Tapi mak saya ada kat rumah, saya tak boleh layan kot. Okey, terus bab isti'mali fadli wudu'in nas wa amara Jarir bin Abdullah radhiyallahu an al-Bajali ahlahu an yatawaddau bi fadli siwakih. Sorry. Panjang pula ni je bab dia. Bab isti'mali fadli wudu'in nas, bab menggunakan sisa wuduk orang lain. Okay, boleh tak boleh? Lalu Imam Bukhari mulakan dengan ini, dan Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an menyuruh keluarganya untuk berwuduk menggunakan sisa air yang digunakan untuk membersihkan kayu suginya. Okay. Jarir bin Abdullah ni sahabat Nabi yang tampan. Sahabat Nabi yang sangat tampan. Ramai dia sahabat Nabi yang tampan ni ramai. Tapi jangan pula kita fikir sahabat Nabi ni mesti tampan. Tak pernah pun ada syarat orang beriman ni mesti tampan. Tak ada. Bahkan orang yang tidak beriman pun berapa ramai yang lebih tampan, lebih kacak kan. Itu bukan ukuran dia. Baik. Jarir bin Abdullah radhiyallahu an ini kalau kita lihat ni gelarannya Abu Abdullah al-Bajali al-Qasri. Al-Qasri itu nama tempat. Dan Qasr merupakan tempat yang berada di Qahtan. Boleh sebut min a'yani sahabah, maknanya daripada sahabat-sahabat yang istimewa. Bahkan ni anak-anak murid yang mengambil hadis daripada beliau, antaranya Anas sendiri. Anas bin Malik pun ada mengambil hadis daripada Jarir bin Abdullah al-Bajali. Ada ini anaknya yang berempat, Al-Munzir, Ubaidullah, Ibrahim dan juga Ayyub, Syahar bin Hausyab dan lain-lain. Baik. Antara hadis yang masyhur yang dibawakan oleh Jarir bin Abdullah, bukan Jabir, ini Jarir bin Abdullah, ialah hadis supaya kita memberikan nasihat sesama orang Islam ataupun kita ikhlas sama kita, jujur, tidak menipu. Okay. Itulah ceritanya tentang Jarir bin Abdullah. Panjang lagi hadis beliau. Kalau kita baca Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kalau Jabir ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kerana Jabir dan ayahnya Abdullah kedua-duanya sahabat Nabi. Tapi kalau kita baca Jarir, yang ini Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, bukannya anhuma, radhiyallahu an. Baik. Diriwayatkan daripada Jarir, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata pada saya, innaka umru'un qad hassanallahu khalqak fahassin khuluqak.
sesungguhnya anda seorang lelaki yang Allah cantikkan rupa paras anda. Maka cantikkanlah akhlak anda. Tapi handsome Nabi lagi lah, itu tak lawan. Dan juga kata Isa bin Zaid, kana an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jabu min aqli Jarir wa jimalihi wa jima ke wa jama, saya tak tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub dengan kebijaksanaan akal Jarir dan juga ketampanannya. Takjub ni bukanlah tajuk terpukar apa, tapi dia suka tengok ketampanan yang dimiliki. Ada lagi sahabat Nabi yang lain yang juga tampan, antaranya Dihyah Al-Kalbi, Dihyah ataupun siapa. Dan ibu-ibu sekalian, ada satu buku saya yang baru siap, alhamdulillah, tapi buku ini kerjasama dengan penulis dari Indonesia. Jujurnya dalam 80%, 70 ke 80% tu tulisan beliau, selebihnya tulisan saya. Cuma saya bertanggungjawab untuk menilai semua isi dalam buku tersebut. Jadi saya baca satu-satu, ambil masa yang agak lama. Letih kita nak baca, nak kena study, nak kena check semua. Dan ada bahagian yang kita buang, ada bahagian yang kita tambah, ada bahagian yang kita perbetulkan. Jadi tanggungjawab saya dalam buku tu ialah menyemak semula semua fakta yang ada, kemudiannya membuang fakta-fakta yang silap, menambah fakta yang perlu, dan kemudiannya saya ada sedikit tambahan saya terhadap buku tersebut. Jadi yang paling penatnya untuk saya buat semula fakta tu lah, jadi macam editor pula. Tapi saya ni macam editor tambahan, editor jemputan lah. Kemudian saya ada tambahan sedikit untuk buku tu. Kalau ibu-ibu nak dapatkan buku tu, saya amat mengesyorkan, bukan memperkenalkan isu saya tak, sebab kebanyakan tulisan tu penulis Indonesia, Pak Zainal Fanani ataupun siapa nama beliau, yang bertajuk Pendokong dan Penentang Nabi SAW, ada 4 jilid. Pendokong Nabi ni ada 2 jilid, Penentang Nabi pun ada 2 jilid SAW. Jadi di situ kita akan jumpa pelbagai fakta yang menarik. Antaranya selama ni saya duk fikirkan siapa tu, nama sahabat Nabi Ammar bin Yasir ni orang muda pada zaman Nabi, remaja yang kuat memperjuangkan agama. Tapi rupa-rupanya Ammar bin Yasir ni lebih tua daripada Nabi SAW. Bila saya baca buku Pak Zainal tu, dia kata lebih tua daripada Nabi. Saya pun cepat-cepat buat semak kitab. Ya Allah, baru saya tahu betul. Ammar bin Yasir lebih tua daripada Nabi SAW. Sebagaimana Osman lebih tua daripada Abu Bakar. Osman lebih muda daripada Abu Bakar, tapi lebih tua daripada Umar. Okey, baik. Jadi bagus sangat buku tu. Pendokong dan Penentang Nabi SAW. Dia buat pendokong tu dalam 2 jilid, penentang tu 2 jilid. Buku yang sangat baiklah. Nanti saya akan kongsikan link tu pada Kak Syida. Boleh masukkan grup, nanti saya masukkan grup. Yang ini bukan paksaan ya. Ini cadangan. Kalau ibu nak dapatkan buku yang memperkenalkan pejuang-pejuang di sekeliling Nabi SAW, ya, ini antara buku yang terbaik lah dalam tulisan bahasa Melayu, dan bahasanya sangat puitis. Orang Indonesia. Baik. Jadi di sini Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia apa yang dia buat? Dia pernah bersugi, dan bila dia bersugi itu, dia pun celup sugi dia tu. Di sini kita tengok dia punya syarahan daripada Ibn Hajar. Kana Jarir radhiyallahu an yastak. Jarir ni dia bersugi, guna kayu dia tu, kayu sugi. Wa yaghmisu ra'sa siwakihi fil ma'. Lalu beliau pun celup kepala tempat dia bersugi tadi, dia celup dalam air. Kemudian lepas dia celup dalam air, sebab dulu kan orang ambil wuduk kan dalam bekas je, bukan air pipe macam kita. Jadi ada satu bekas tu gunanya untuk berwuduk. Lepas dia gosok gigi dia tu, dia celup sikit kayu sugi tu dalam air. Summa yaqulu li ahli. Kemudian beliau berkata kepada ahli keluarga beliau, tawaddau bi fadlih la yara bihi ba'san. Berwuduklah dengan air ini. Bagi Jarir tak ada masalah pun menggunakan air tadi. Tidak dianggap sebagai air yang tidak menyucikan. Bahkan ia air yang suci juga menyucikan, ya. Suci
menyucikan. Baik. Kemudian kalau kita lihat lagi yang kedua tu, hadisnya Abu Juhaifah radhiyallahu an, sahabat Nabi berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar mendatangi kami bil hajirah. Bil hajirah ni pada hari yang sangat panas. Pada hari panas, yang ni tengah hari dah tu. Fa utiya biwudu, Rasulullah didatangkan air untuk berwuduk. Fatawadda, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Faja'alan nas ya'khuduna min fadli wudu'ihi. Para sahabat Nabi ni berebut-rebut untuk mendapatkan air lebihan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yatamassahuna bihi, mereka ambil lebihan wuduk Nabi ni, mereka sapu-sapu badan mereka. Fa sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam az-zuhra raka'atain wal 'asr raka'atain. Rasulullah telah salat jamak qasar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ini masa mana saya tak pasti ni. Wa baina yadayhi anazah, pada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tombak pendek ataupun ada tongkat kecil. Wa qala Abu Musa, dan berkatalah Abu Musa. Siapa Abu Musa di sini? Ai Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Itu ada dalam muka surat 275, sampai ada buku 275. Da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minta air yang ada bekas yang ada air. Faghsala yadayhi, Nabi basuh kedua tangannya. Wa wajhahu fihi, basuh mukanya. Wa majja fihi, lalu Rasulullah pun sembuhkan air ke dalam bejana tersebut. Dia basuh tangan, basuh muka, lepas tu dia ambil air lebih, dia masukkan balik dalam bekas air tadi. Ya, wa majja fihi summa qala lahumā. Lalu Rasulullah berkata kepada dua orang sahabat baginda. Siapa? Abu Musa dan juga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhuma. Ishraba minhu, minumlah air ini. Wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma, dan kamu sapulah air ini ke muka kamu dan juga tengkuk kamu. Minum air, bekas air lebihan Nabi tadi minum, sapu muka, sapu tengkuk. Begitu, masya-Allah. Itu indah hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibu-ibu, kita kena ingat satu benda. Jangan kita dok bayar sahabat Nabi ni naif dan nampak sangat dia punya pagan, ataupun kalau bahasa Kelantan nampak sangat darat dia. Daratnya apa dia? Nampak sangat orang yang tak bertamadun. Berebut-rebut air wuduk Nabi dalam keadaan tak bertamadun, tolak menolak. Tak, jangan fikir begitu. Cuba kita fikirkan ia berlaku dalam keadaan yang cukup indah, cukup suasana perdamaian, persaudaraan. Tengah ambil tu mereka tadah tangan mereka dengan penuh suasana yang penuh sopan santun. Benda ni saya ambil pengajaran apa dia? Sebab saya ingat begini. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi kan dia benda yang kaku. Kita tak tahu macam mana cara sahabat bercakap, betul tak? Kak Liza, ibu-ibu? Saya ni baca je. Saya baca ni betul tak betul, lenggang-lenggok saya tak tahu. Tengok-tengok sahabat bercakap dengan suara kuat, kita tak tahu. Ataupun Nabi bercakap dengan suara yang perlahan, kita tak tahu. Cuma kita cakap dengan cara kita je lah. Ada satu kali, Nabi SAW pergi buang air kecil, Nabi duduk. Lalu sahabat berkata, Nabi buang air kecil macam wanita, macam orang perempuan. Lalu di situ kita timbul isu, sahabat Nabi ni mengata Nabi, mengejek Nabi ke bertanya-tanya? Kita tak tahu. Kalau mengejek Nabi macam orang perempuan, itu macam mengata. Tapi ulama kata mustahil sahabat buat gitu. Yang pastinya sahabat tertanya-tanya, iaitu kenapa Nabi buang air kecil macam perempuan ya? Sebab memang biasanya mereka tak pernah buat cara Nabi buat begitu. Penuh sopan ketika membuat air kecil. Bukanlah mereka nampak physically Nabi tu buang air kecil macam mana, tak nampak. Cuma nampak bentuknya Nabi buang air kecil tu dalam keadaan duduk. Tapi selebihnya aurat apa tak nampak. Jadi begitu juga ketika saya dulu membaca tentang Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ibn Umar ni betul-betul bersungguh. Kalau dia masa tawaf memang dia nak kucup Hajarul Aswad macam mana pun. Dia sanggup tolak menolak. Betul Ibn Zaitun. Nada berbeza, makna dan kefahaman pun berbeza. Jadi Ibn Umar ni sanggup tolak menolak untuk mencium Hajarul Aswad. Sampai berdarah hidung pun tak apa. Saya fikir balik, Allah, sahabat Nabi macam ni ke? Fikir balik, sehinggalah saya jumpa dengan satu buku
Allahu Akbar, salah faham selama ni. Sebenarnya maksud Ibn Umar tadi ialah Ibn Umar dia tegar nak juga kucup Hajarul Aswad kerana di situlah tempat pertemuan mulut-mulut para anbiya bermula zaman Nabi Ibrahim lagi tu, Nabi Ismail cium di situlah, orang-orang soleh cium di situlah, dan Nabi SAW pun cium di situlah, maka beliau pun nak cium juga. Walaupun orang menolak beliau tetap tidak bergajak. Tapi adakah Ibn Umar menolak orang lain? Tak, Ibn Umar tak tolak orang lain. Cuma beliau bakar badan je. Aku nak juga tak kira macam mana pun. Dia bakar badan dia sampai dia bercium Hajarul Aswad. Tapi dia tak adalah nak tolak orang sana, nak tolak orang sini, tak ada. Jadi barulah saya faham, ya Allah. Selama ni aku duk fikir Ibn Umar ni tolak menolak sekali, jangan sekali tolak menolak. Tak, bukan beliau tolak menolak. Beliau bertekad untuk cium walaupun ditolak, walaupun dirempuh, walaupun berdarah hidung, beliau tetap berusaha untuk mengucup Hajarul Aswad. Barakallahu fikum Ibu Walkis ya. Okey, itu maksudnya. Jadi begitu juga dalam isu ini kita kena gambarkan suasana sahabat Nabi tadah air lebihan Nabi itu dengan penuh suasana sopan, penuh suasana yang menghiburkan hati kita, dan ia bukan dilakukan dalam keadaan naif, dalam keadaan tidak bertamadun, dalam keadaan meloyakan, tak. Tapi ia dilakukan penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana saya duk gambarkan satu lagi, kan orang duk bincang kita ni lepas solat sunat subuh ni sunnah tak kita berbaring di lambung kanan? Maka ulama mazhab Syafi'i kata ya, sunnah berbaring di lambung kanan. Apa hikmahnya? Ada kata hikmahnya berehat kerana kepenatan. Tapi kalau bangun pun dah pukul 5.30 tak penat apa dah. Okey, jadi apa hikmahnya? Mungkin memperingatkan kita suasana di kubur nanti. Kita pun fikir macam ni aku di kubur nanti sebagai persiapan spiritual untuk salatul subuh. Jadi ada ulama kata sunat, ada ulama kata tak sunat. Ada ulama kata buat tu ketika penat saja, ketika penat tak buat. Ada ulama kata buat di rumah, di surau masjid jangan buat, nanti pening orang. Di rumah, siapa yang solat di rumah ataupun dia pergi camping dan nak solat di homestay, masa tu duduk di Kundasang sebagai contoh, jauh daripada surau sebagainya, kita pun nak solat sama keluarga kita kerana kita ni ada perjalanan kita nanti. Lepas salat sunat subuh kita baring sekejap memikirkan, ya Allah, banyak dosa aku buat. Ya Allah, nanti macam mana keadaan di kubur nanti, ditanya oleh malaikat, aku nak jawab macam mana. Ya Allah, apa projek aku hari ni, apa kebaikan yang aku nak buat hari ni. Fikir sambil berbaring. Okey. Suatu ketika pada tahun 2014, ketika saya nak mengajikan tawaful wada' untuk balik, sepatutnya saya silap faham. Lepas tawaf wada' kita masih lagi boleh solat lepas tu. Tapi masa tu kita difahamkan lepas tawaf wada' kena balik ke hotel terus. Solat subuh terus di hotel. Sedih kita tak dapat solat di Masjidil Haram. Rupanya boleh. Lepas tawaf wada' duduk sekejap. Kalau dah nak azan kita tunggu sekejap, solat, kemudian balik. Masa saya nak tawaf wada' tu, saya jumpa seorang Arab mungkin sedang berbaring selepas solat sunat subuh. Bila saya tengok cara dia baring, ibu ayah sekalian, ibu-ibu sekalian, saya terpukau. Takjub. Ata'ajab. Saya begitu takjub, ya Allah, begitu tenang air mukanya. Semacam dia sedang merenung sesuatu sambil dia baring tu. Iaitulah saya mula merasai keindahan berbaring selepas salat sunat subuh, walaupun sukar untuk saya buatlah sebab di surau. Tapi cara dia baring tu, ya Allah, tenangnya, yang mukanya. Jadi sesuatu syariat itu perlu digambarkan dengan penuh kesopanan. Bukan digambarkan sebagaimana dilakukan oleh orang tertentu. Kita tengok orang tu buat, oh, teruknya Islam, naifnya Islam. Padahal itu perbuatan orang tersebut. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islamnya penuh dengan keindahan. Begitu ya. Okey, baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini menariknya ia ada perbincangan tentang air mustakmal, kerana kalau kita lihat tadi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia celup dia punya kayu sugi tu. Macam mana? Jadi sebab itulah dalam bab mustakmal, ramai ulama yang mengatakan mustakmal ni air yang bersih tapi tidak membersihkan. Tak boleh guna untuk berwuduk, tak boleh guna untuk mandi hadas besar. Tetapi ada segelintir kecil ulama yang berpandangan air mustakmal selagi mana ia tidak bernajis, ia suci dan menyucikan. Dan saya
Alhamdulillah mengikuti pendapat tersebut. Sebolehnya kita tak guna mustamal, tapi kalau tak ada pilihan, saya guna jaya mustamal, insya-Allah suci menyucikan. Insya-Allah. Baik. Kalau kita lihat satu lagi hadis yang akhir pada hari ini, at-tali as-sabiqah. Tali selepasnya. Ibu-ibu dah makan semua? Kak Liza dah makan? Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Sarapan pagi. Lama dah ni. Ya, saya tak makan lagi ni Ibu Zaitun. Kesiannya lah. Tapi saya tak lupa Ibu Zaitun di Tanah Haram sana. Alhamdulillah. Yang lain-lain pun tak lupa juga kan Ustaz. Ibu Zaitun ni saya ingat pelik sikit lah. Kak Liza saya tak lupa. Saya doa Kak Liza dapat pergi haji. Memang saya tak lupa. Beberapa kali saya harap Kak Liza dapat pergi haji dalam masa yang sesuai. Saya tak boleh kata terdekat, yang sesuai insya-Allah. Ada, kalau boleh saya ulang balik ibu sekalian, saya tak suka cerita pasal haji. Saya tak cerita siapa pun saya pergi haji. Kalau saya, kecuali kawan-kawan lah, kawan-kawan cerita lain. Kalau kuliah-kuliah macam ni tak, saya nak fokus je kuliah. Tapi kalau boleh saya nak berkongsi rasa dengan ibu-ibu sekalian, dan mungkin sebahagian ibu-ibu pun menyimpan rasa yang sama. Kalau boleh ulang, saya nak ulang balik yang 9 Zulhijjah tu. Tapi peluang nak ulang balik macam mana ya? Allah, ya Allah. Hari Arafah tu kalau boleh ulang balik, memang nak ulang balik. Ada beberapa permintaan saya, Alhamdulillah. Memang dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada benda tu yang kami memang doa selalu bekas di pada Arafah dia, sepanjang berada di sana memang doa. Alhamdulillah dah dapat dah tanda-tanda dia. Tapi yang paling besar, saya dapat dah makan nasi lemak kaki ipar saya buat. Itu doa yang dimakbulkan lah. Teringat nasi lemak dia. Dia terus jamu pada malam saya sampai. Masya Allah. Tapi adalah beberapa, di momen ketika tu, betul lah haji ni lain. Dia punya persaudaraan dia, persahabatan dia. Saya ni pula macam orang muda. Ada lagi yang muda pada saya, tapi kita antara yang muda. Kita rapat dengan ramai peringkat ibu ayah ni. Kita suka mengusik diorang. Saya rasa diorang pun memang ingat pada saya juga, insya-Allah. Jadi saya ni suka duk mengusik-ngusik diorang, sembang dengan diorang, dan saya tegur juga jemaah-jemaah yang lain. Tapi jemaah yang geng kita ni, dia punya hubungan persaudaraan dia tu tak tahu nak cerita apa dia. Sangat rapat. Walaupun mereka ni level dah tua, tapi kemesraan dia saya belajar macam mana baiknya suami-suami di sana terhadap isterinya. Alhamdulillah, ini satu pengajaran hidup yang sangat-sangat besar. Tak dapat nak gambar. Dan kalau pergilah lagi Mekah, Umrah, dia tak dapat mengulangi momen kita bersama-sama dalam tempoh 30 hari lebih. Kita saling tolong-menolong, susah sama-sama, angkat beg, duduk di Mina, duduk di kemah, ya Allah. Tak tahu nak cerita macam mana. Itu memang lain biasa, luar biasa. Memang betul lah orang kata bila kita berkembara sama-sama ni, hubungan persaudaraan, dan itulah yang diungkapkan oleh sesiapa yang pergi haji. Persaudaraan dalam haji ni memang luar biasa. Memang luar biasa. Dan di sanalah jumpa Kak Lina pula dengan Kak Salinah. Jumpa Kak Salinah kat sana. Dapat makan roti murtabak. Masya-Allah, masya-Allah. Semoga kita ada peluang nanti. Dia ada satu benda yang menarik ibu-ibu sekalian. Ada satu isteri saya ni, dia suka follow Nu'man Ali Khan, grup kaji-kajian Quran ni. Adalah satu kali tu dia tanya saya rasa menarik tim ni buat. Ada banyak lagi lah, tapi antaranya saya dihadapkan dengan soalan, dalam banyak-banyak ayat Al-Quran, apakah yang paling menyentuh perasaan anda? Okey. Ya tu saya itu Ustaz Dr. Azrul tanya dalam Facebook. Dalam banyak-banyak ayat Al-Quran, apakah ayat yang paling memberikan motivasi pada anda? Saya pun jawab, wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Nabi Musa AS. Dan saya bergegas menuju kepadamu wahai Tuhan untuk mendapat keredaanmu.
Masa tu Nabi Musa berjalan laju, tinggalkan geng-geng dia, selama 70 orang tu, naik ke Tur Saina. Bila Allah tanya, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa? Kenapa kamu tergegas-gegas sangat ini wahai Musa sehingga meninggalkan kaum-kaum kamu yang lain? Maka kata Nabi Musa, qal hum ulai ala asari, mereka ada di belakang saya wahai Tuhan. Wa ajiltu ilaika rabbi litarda, dan saya bergegas menuju kepadamu wahai Tuhan untuk mendapat redha-Mu. Itu ayat yang paling memberikan kesan pada diri saya. Dan isteri saya tanyakan pula, berdasarkan tim kajian Quran tadi, dalam banyak-banyak ayat Al-Quran tentang kekeluargaan, apakah ayat kekeluargaan yang paling menyentuh hati? Dan saya spontan menjawab dalam ayat 11 kot suratul Insyiqaq, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan orang-orang beriman akan kembali menemui keluarga mereka di syurga nanti dalam keadaan gembira. Oh, itu memang ya Allah, dapat jumpa balik ahli keluarga di syurga nanti. Bayangkanlah, satu masa nanti kita mati. Kita terpisah dengan suami dan isteri kita, anak-anak kita. Kita duduk di kubur. Kita tak jumpa mereka. Kita ada teman lah, insya-Allah teman amal soleh kita bertukar jadi orang yang ada rupa yang sangat menawan, menyejukkan hati kita. Tapi kita tak tampak isteri kita di mana, anak kita di mana. Tiba-tiba lama, perpisahan yang begitu lama ni. Perpisahan yang sangat lama tak dapat gambarkan. Tiba-tiba jumpa balik ke syurga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, amat gembira. Macam saya ni lama tak jumpa anak ni, saya tak ingat pun anak kat Mekah. Tapi bila sampai di Madinah, jemaah umrah dah mula sampai. Dan jemaah umrah kali ni sampai cepat. Budak-budak kecil pun dah ada, mulalah kita tinggalkan anak. Dan perkara pertama, saya beritahu isteri saya tukar plan. Kami terus balik ke Kelantan untuk ambil anak. Dan bila jumpa anak tu tak tahu nak cerita lah ibu-ibu sekalian. Sejak balik dari Mekah, sedikit pun saya tak pernah tinggikan suara pada anak. Sampai sekarang ni. Marah sikit pun tak pernah. Sebelum ni kita tegas lah. Bukanlah marah benci, tak pernah. Alhamdulillah tak pernah lagi. Kita tegas, kita tinggikan sedikit suara supaya dia dengar. Tapi sejak balik Mekah sampai sekarang, tak pernah saya tinggikan suara. Bahkan hubungan dengan anak tu makin lama makin erat. Dan itulah yang harapan yang kita doakan pada Allah, agar kita menjadi bapa yang baik, yang penyantun, yang syasih pada anak. Anak pun mudah je, saya doakan anak ni mudah nak pergi solat apa mudah je. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itulah kalau dapat nak ulang balik momen hari Arafah. Nak ulang balik. Dan menariknya, kalau kita tanya sesiapa sahaja, orang yang pergi menunaikan haji ataupun orang yang keluarkan zakat, habis berapa puluh ribu sekalipun, tak ada siapa kata Allah habis aku 40,000, habis 50,000, habis 60,000. Bukan scam, kalau scam tu sikit hati lah. Habis kerana tunaikan haji tu, tak ada siapa pun mengeluh. Tak ada siapa mengeluh. Keluar duit tu happy je. Masya Allah. Dan saya pun kena bersedia dah untuk pergi haji furodah, sebab haji biasa tak boleh pergi kecuali jadi petugas. Nak jadi petugas, kita pun ada kerja lain. Tapi kalau ada kemampuan, kenapa tidak? Tiba-tiba Allah murahkan rezeki. Boleh dapat pergi haji furodah insya-Allah satu masa nanti. Dan haji furodah pun ada yang murah insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah semua boleh pergi. Saya jumpa dengan Ustaz Arif apa yang mengajar tajwid sebelum ni. Dan beliau mutawif bagi grup kami. Satu hari beliau tegur, saya tanya dia macam mana Ustaz boleh kenal? Dia kata sekali dengan grup Jamaah Ahsanul Amalah. Masya Allah. Sekali rupa-rupanya. Okay, baik. Jadi hadis yang terakhir ibu-ibu sekalian pada hari ini, hadis yang disampaikan oleh sahabat Nabi yang namanya Mahmud bin Ar-Rabi'. Mahmud bin Ar-Rabi'. Dan Mahmud ini antara nama Nabi SAW. Ya? Muhammad, huwa Muhammad, itu nama yang asal. Huwa Ahmad, huwa Mahmud. Baik. Qal wa huwa alladhi majja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi wa huwa ghulam min bi'rihim. Mahmud kata beliaulah antara orang yang disembur wajahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada muka. Mana Nabi ni ambil air, Nabi berkumur rasanya dan Nabi sembur ke muka anak-anak, jadi menggunakan air daripada perigi mereka. Tapi jangan fikir sembur dalam keadaan yang tak sopan, dalam keadaan penuh kasih sayang. Okey, baik. Wa qala Urwah 'anil Miswar wa ghairihi yusaddiqu kullu wahidin minhuma sahibah
Urwah mengatakan daripada Al-Miswar dan lainnya bahawa masing-masing daripada kedua sahabat itu saling membenarkan antara satu sama lain. Wa iza tawadda'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ih. Apabila Nabi berwuduk, mereka hampir-hampir berkelahi untuk mendapatkan sisa wuduk mereka. Budak-budak kecil berebut-rebut, tolak menolak. Adakah benda itu berlaku dalam keadaan tidak beradab? Tak, comel je. Kita tengok budak-budak dia berebut barang, sebagai contoh main berebut gula-gula di sukan sekolah dulu. Ia berlaku dalam keadaan yang menghiburkan hati kita, ibu-ibu sekalian. Begitulah kesungguhan mereka untuk mendapat barakah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey, baik. Okey. Itulah perbahasan kita pada hari ini. Selebihnya tu kedua-dua mereka tu Miswar dan Marwan, ya. Miswar dan juga Marwan tadi. Okey. Allah alam, ibu-ibu sekalian, kalau ada sebarang perbincangan, walaupun hadis seterusnya biarlah dulu, ya. Saya dah sedia tapi biarlah dulu. Ada perbincangan walaupun tajuk yang lain, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam Kak Salina. Apa khabar? Alhamdulillah. Kak Salina pun ada kongsi satu hasrat Kak Salina dah berjaya. Alhamdulillah. Dah lama kan? Saya kata banyak. Banyak. Akak balik daripada haji tu. Maaf suara tak okey. Akak tak berapa sihat ini. Oh, syafaqillah, syafaqillah. Banyak daripada balik Arafah tu, banyak doa yang sudah makbul. Yang tu yang kongsi tu salah satu je. Banyak sebenarnya. Yang macam, uish, belum balik lagi pun dah makbul lah macam tu lah. Ini nak tanya pasal tu Ustaz. Akak baru ni ada macam nak kata bukanlah pendapat yang berbeza lah dengan seorang kawan ni. Dia mengikut geng-geng Habib-Habib ni lah kan. Pasal diorang suka sangat nak macam cerita lah pasal minuman air rendaman janggut Rasulullah. Cium-cium ridak Rasulullah. Dia konon tak tahulah, kata masa majlis malam tu zikirnya dia ada zikir-zikirnya. Lepas tu di hujung zikir tu guru mereka berilah air tu dalam satu macam jar kot, macam tabung ada janggut. Lepas tu benda tu dah berlaku di tempat lain tahun lepas kot. Lepas tu tahun ni berlaku di tempat lain pula. Jadi akak macam akak tanyalah, dia confirm ke tu janggut Rasulullah kan? Dia kata buat apa orang nak menipu? Dia kata buat apa nak menipu? Dia kata orang bab Rasulullah ni orang tak tipu. Dia kata kata hadis palsu ni lah banyak. Kata cuba baca buku-buku orang tulis hadis palsu ni banyak. Lepas tu lagi satu, kalau betul lah itu pun janggut Rasulullah SAW, agak-agaknya kalau Rasulullah ada, Rasulullah SAW izinkan tak orang, suka tak orang minum air janggut dia kan? So betul dia keluarkanlah hadis yang Ustaz baca tadi tu. Dia orang berebut apa semua. Dia kata sahabat ni sangat sayangkan Rasulullah. Air mandian Rasulullah, air wuduk Rasulullah pun dia orang ambil sapu-sapu baju dia minum dan sebagainya. Agak macam tak tahu Ustaz, adakah itu cara yang betul kita menunjukkan kasih sayang kita kepada Rasulullah? Kita nak tanya Ustaz tu sebab ada Ustaz hari ni pun kebetulan Ustaz baca hadis tu. Jadi akak macam tertrigger lah balik apa yang kawan tu cakap. Dia kata kalau kenapa dia orang nak cium-cium ridak pas sambil menangis-nangis apa tu kan. Dia orang kata dia punya argument, dia kata macam ni. Kak Salina, kalau suami Kak Salina meninggal, lepas tu Kak Salina satu hari Kak Salina rasa macam rindu sangat. Kak Salina ambil lah baju dia, Kak Salina peluk sambil menangis-nangis. Itu pun suami, dia kata. Belum Rasulullah. Jadi kita ni kalau dapatlah apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah, saya macam tak tahu saya nak cakap apa dengan dia. Saya kata
tak sama kot dia kan. Kita sama dah argue lah kan cepat. Kita bukan nak argue kan, macam satu betul ke benda tu ridha Rasulullah, ataupun keduanya perbuatan itu kalau Rasulullah acknowledge ke perbuatan macam tu. Sebab pada akak kalau kita sayang Rasulullah sebetul-betulnya, kita ikut sunnah lah, buat apa yang Rasulullah buat. Kan? Buat apa yang Rasulullah buat tu sebagai tanda kasih sayang kita kepada Rasulullah, dan kalau apa yang Rasulullah buat tu adalah perintah Allah juga sebagai hamba yang menuruti perintah Allah. Tapi kalau dia orang buat macam ni, dia macam tak puas hatilah dengan akak, sebab akak kata katalah akak tak boleh tak okut benda macam ni. Macam-macam lah dia tulis kat Facebook dia, apa semua yang Wahabi lah, apa lah, semua dia label lah. Tapi sebenarnya akak nak tanya, adakah cara tu appropriate? Sebab dia ni belajar daripada macam habis-habis yang macam pada dia orang macam apa? Ahli bait. Dia sebut ahli bait. Okey. Terima kasih banyak Kak Selina. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairah. Dia asasnya semua ulama menerima bahawa boleh kita mengambil barakah daripada Nabi SAW, dan sebarang peninggalan Nabi yang terbukti itulah peninggalan Nabi SAW. Jadi kalau kita katakan rambut Nabi, memang Nabi ada bagi kepada beberapa orang sahabat, dan ada sahabat yang minta ditanamkan beliau radhiyallahu an, Khalid ke ataupun siapa, dikebumikan beliau tu bersama dengan rambut Nabi SAW. Jadi memang boleh. Kalau ada pun memang ia dibolehkan. Dan pada zaman Nabi pun maknanya sahabat menghargai pemberian Nabi SAW. Tetapi dia tidak sampai boleh melebih. Sampaikan dakwaan Ummu Aiman radhiyallahu anha minum air baul dengan minta maaf, air kencing Nabi itu cerita yang tidak sahih. Itu memang tidak diajarkan. Kerana Nabi manusia biasa daripada sudut fizikal, maka apa yang keluar daripada kubul ataupun dubur ia dianggap sebagai najis, tidak boleh diambil untuk barakah. Okey. Tetapi persoalan yang lebih besar dan penting sebagaimana Kak Selina sebutkan tadi ialah, benarkah itu peninggalan Nabi SAW? Yang soal menangis teringatkan Nabi, kalau kita betul-betul ada selendang Nabi, kita pun kucuk selendang tersebut, kita teringatkan Nabi SAW, itu perkara normal, tidak ada masalah. Kita menangis pun. Persoalannya, benarkah itu peninggalan Nabi SAW? Jadi sampai dakwaan ada sekumpulan orang yang berjubah putih di atas pentas menyatakan mereka baru minum darah Nabi SAW. Jadi kalau darah tu Nabi bagi ke minum darah Nabi kalau Nabi hidup? Tak ada. Kecuali orang yang dia nak selamatkan Nabi, yang masa besi tu terlekat pada pipi Nabi, dia pun tarik dengan gigi dia. Kalaulah termasuk darah Nabi dalam badan dia, itu tak ada masalah. Itu bukannya sengaja minum. Okay. Jadi kalau betul itu peninggalan Nabi, teringat, ambil barakah, boleh. Persoalannya, tak ada satu pun peninggalan yang dikatakan peninggalan Nabi yang betul-betul sahih daripada Nabi SAW. Hatta rumah yang dikatakan rumah Nabi yang bertukar jadi maktabah dekat dengan Masjidil Haram itu pun dikatakan tidak dapat dipastikan betulkah ini rumah Nabi SAW. Tak dapat dipastikan. Jadi kita kena hati-hati dalam lamba ini. Barakah boleh, tapi biarlah kita mengambil barakah daripada benda yang asli, yang betul-betul terbukti. Wallahualam. Secara ringkasnya begitu. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Okey. Kak Liza, kalau tak ada kita boleh berehat di sini, insya-Allah. Semoga Allah memberikan kebaikan pada kita, insya-Allah. Saya, Kak Liza, antara ingatan saya pada akak ni ialah doa yang akak selalu baca. Allahumma anfa'ni bima 'allimni. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa a'udzu billahi min hali ahli an-nar. Yang tu kalau masuk sa'i
pusingan kelima, saya memang fokus baca doa untuk menambahkan ilmu, menambahkan hikmah. Antaranya doa tadilah. Dan setiap kali baca doa ni saya ingat inilah doa Kak Liza selalu baca. Barakallahu fikum. Saya serahkan pada Kak Liza. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan. Tak boleh kalau Ustaz sebab itu dia jadi sebab. Jadi sedih. Syukur. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi kita pun Ustaz pun tak minum tak sarapan lagi kan. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafar. Subhanallah. Minta diri dulu ya. Wassallallahu ala nabi alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Liza. Kita tamu. Oh, insyaAllah kasih Sekejap, juga. kena tunggu Ya. Kak Syida tutup. Tunggu Kak Syida tutup. Kak Syida okey dah? Ada? Okey. Liza nanti singgah ya. Kejap tau. InsyaAllah. So Kak Ida maafkanlah ya. InsyaAllah.